Sahabat-sahabat sekalian, boleh dengar jelas suara? Boleh dengar jelas suara kita? Boleh dengar jelas suara kita ya? Ya, Muhammad Afiq, boleh dengar jelas suara ya? Sahabat-sahabat, boleh dengar jelas suara agaknya? Alhamdulillah Abang Din. Minta maaf sahabat-sahabat sekalian, kita punya telefon tadi tiba-tiba ada sedikit masalah ya. Kawan-kawan di Facebook ni jangan main-main, Fik. Kalau kita kata kita pegang mic tak ada klip, dia hantarnya klip. Dah 3 orang dah hantar klip pada saya. Hantar mic baru pun. Ni kalau sebut telefon tak berapa elok ni, saya ingat esok ramai yang kirim ni iPhone 10, iPhone 11. Agak saya lah kot ya. Agak saya. Okey, baik. Kita nak sambung ni. Ustazah Fatimah, Lia, Saudara Hasan saya, begitu juga adik Hakim bin Datuk Azam. Terima kasih. Ya. Kita nak sambung tadi. Kat mana terhenti tadi tu? Peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq. Macam mana boleh meletus peperangan Khandaq? Tak lain tak bukan Nuzuriyati. Apabila 20 orang pemuka Yahudi dibantu dengan pemuka Bani Nadir, sekutu mereka lah di Madinah, mari ke Mekah bertemu dengan orang-orang kafir Makkah, musyrikin Makkah, suruh serang Madinah. Marilah serang Madinah. Kami tahu kekuatan Muhammad ni tak kuat sangat. Kami akan sedia bantu kamu dengan kabilah, dengan sekutu kami. Kalau kamu betul-betul mari serangnya Muhammad di Madinah, kami akan bantu. Ni pakatan mereka di Madinah. Dan kita tahu selepas peperangan Uhud yang kita bincang malam tadi, tak lain tak bukan ada beberapa operasi syariah ketenteraan keamanan yang Nabi tengok. Patut tak patut buat. Sebab nampak bibit-bibit nak berpecah dan nak memberontak daripada sekutu kafir termasuk Yahudi dibantu musyrikin Makkah sudah mula berlaku di Madinah kita. Itu yang Nabi atur satu peperangan, nama dia Hamra al-Asad. Cuma kita tak sentuh sangat peperangan-peperangan kecil ni. Walaupun kecil, 200 orang juga tu. Nabi gempur di satu tempat di Madinah, lebih kurang 30 km dari Madinah, Hamra namanya. Sekarang kalau kita pergi ajak Muzawir bawa tunjuk kat mana, kawan-kawan kita yang memang orang Madinah tunjuk kat mana Hamra al-Asad, tempat berlakunya peperangan Hamra. Walaupun tak berperang, tetapi Nabi gempur saki baki peperangan Uhud. Mana Abu Sufyan, orang-orang kafir Mekah yang nak balik ke Mekah, Nabi gempur. Dan balik daripada peperangan Hamra al-Asad itulah kita dapat tawan penyair orang-orang Mekah yang kita sebut semalam, Abu Izzah tu, Abu Izzah al-Jumahi, kita sebut dah semalam. Ditangkapnya Abu Izzah yang asalnya dulu masa peperangan Badar kita tangkap dah. Tapi dia kata, aku ni anak kecil-kecil lagi Muhammad, engkau ni orang baik, kami kenal di Mekah. Maka Nabi dengan murah hati lepas dia, dengan syarat dia jangan lawan Islam. Tiba-tiba dia lawan juga. Tu kita dapat tangkap. Bila tangkap, dia merayu, lepaslah aku, anak aku kecil lagi. Nabi kata apa? Kamu berdusta. Kalau aku lepasmu, mu balik ke Mekah, mu tepuk pipi dua-dua ni. Ni saya buat contoh ni. Tepuk pipi begitu. Sambil kamu akan bersorak gembira kepada orang Mekah. Muhammad kena tipu pula dah. Hari tu aku tipu dah dia. Hari ni dia kena tipu lagi. Kamu akan jadi begitu. Maka Nabi mengucapkan satu hadis yang masyhur tu. Daripada riwayat Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Sahih Bukhari. Apa Nabi kata tu? Tidak patut orang mukmin disengat di lubang yang sama 2 kali. Metaphorically, kiasannya, kita tak patut sampai 2 kali buat kesalahan yang sama. Tak ambil pengajaran ke? Tak ambil peringatan ke?
Ni Datuk Rashidi ni mengajar, nampak mic ni pegang sokmo. Apa ni, takkan ustaz nak pegang lagi. Kami nak hantarlah headset mic baru dan juga sekali telefon baru. Boleh tu? Boleh. Contohnya. Contohnya Cikgu Din. Maka ni yang berlaku rentetan daripada peperangan Uhud, orang kafir tak puas hati, maka timbul bibit-bibit perpecahan dan juga pemberontakan sehingga terbentuk peperangan Hamra al-Asad 3 Hijrah. Kemudian tahun 4 Hijrah, pembunuhan sahabat 70 orang dalam peristiwa Bir Maunah kita dah cerita tadi, sampai Nabi kunut nazilah sebulan waktu subuh. Kerana apa? Kerana sangat-sangat duka cita. Sangat-sangat duka cita dengan peristiwa 70 orang sahabat dibunuh, dikhianati, sedangkan mereka yang minta dihantar untuk mengajar. Ini dia, baik. Kemudian bila orang Yahudi dah pergi ke Mekah, minta mereka datang serang, mereka pun sangguplah dengan jaminan orang-orang di Madinah kafir dibantu Yahudi dengan munafikin dan sekutu mereka akan bersekongkol dengan tentera Ahzab, tentera yang ramai-ramai itu nak serang Nabi. Dan peristiwa ini berlaku pada tahun 5 Hijrah tu saya sebut tadi. Umur 58 tahun. Samalah abang talahah kita, sama umur dengan Rasulullah SAW berperang ketika umur 58 tahun. 58 tahun. Dan peperangan ini menariknya kalau kita tengok, peperangan Uhud dalam bulan Syawal ya. Dalam bulan Syawal, peperangan Ahzab bulan Syawal juga. Mana lebih kurang kita katakan dalam 2 tahun selepas itu. Dalam bulan Syawal juga. Bahkan peperangan Hamra al-Asad tadi pun bulan Syawal juga, Cikgu Din. Bulan Syawal juga. Nabi duduk di Hamra al-Asad 3 malam. 10 raya ke-10, raya ke-11, raya ke-12. Maknanya 10 Syawal hingga 12 Syawal. Nabi duduk di Hamra al-Asad berkawal. Ni peperangan Ahzab kita nak bincang bulan Syawal juga. Bulan Syawal juga. Dan bila risikan Madinah, perisik kita dapat berita Yahudi dan juga orang kafir daripada kabilah Bani Nadir keluar dari Madinah, minta tolong tentera Mekah mari serang dengan janji mereka nak bantu, nak beri sekutu, nak beri bantuan daripada dalam Madinah. Maka Nabi pun mula mesyuarat sama-sama sahabat. Nabi mesyuarat sama-sama dengan sahabat. Apa katanya abang roh saya? Dalam peperangan ini bila dibincang terlalu ramai. Dengar-dengar kabarnya nak tolong musyrikin Makkah, nak hancurkan tentera Islam, ramai. Kabilah saya dah sebut tadi, antaranya Bani Farazah, begitu juga Bani Adal, begitu juga Bani Qarah. Mereka ni semua sekali sekutu dan juga datang daripada kabilah Bani Ghatfan. Kabilah Bani Ghatfan itu, sekutu mereka ni terlalu ramai. Mereka ni janji nak tolong musyrikin Makkah. Berapa ramai tentera Ahzab, Cikgu Din? Zal, ni berapa ramai tentera Ahzab? Ingat tak? 4,000 orang. Tok, kalau Tok tanya pun kami jawab. Tok tak dengar tu. Okey, Tok jawablah sendiri ya. 4,000 orang. 4,000 orang yang mereka bercampur lah tadi tu, kabilah orang kafir, munafikin. 4,000 orang. Tentera kita 3,000 orang. Kak Cempaka Putih saya 3,000 orang. Kita 3,000, mereka 4,000 orang. Maliman 4,000 orang. Mari nak serang kita tu dalam bulan Syawal. Maka salah seorang sahabat, Salman Al-Farisi, ni orang Parsi, orang negara Parsi, Iran lah sekarang Parsi tu. Salman Al-Farisi ditinggal negara dia, datang bila dapat berita Nabi akhir zaman akan muncul. Tu kisahnya panjang. Salman Al-Farisi inilah yang mencadangkan kepada orang-orang Arab. Dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Dia orang Parsi. Apa dia kata? Kita gali kubur lah Rasulullah, gali parit. Sebab kami di Parsi dulu, kalau dikepung musuh, kami gali parit. Maka Nabi setuju. Semua ketumbukan tentera itu setuju.
Oh, guna bahasa Indonesia tu Cikgu Ding. Malam ni ketumbukan tu toh macam mana mari terlintas tiba-tiba dalam fikiran saya ni. Mungkin sebab ada kawan-kawan daripada Indonesia pun ada dengan kita malam ni ya. Terima kasih saudari Puteri Dinda daripada Indonesia. Terima kasih kepada saudara Sabri Azam daripada Narathiwat. Semalam pun ada, malam ni pun ada. Alhamdulillah. Lebih kurang 4,000 orang nak mari serang. Tetapi Nabi SAW berbincang, sahabat pun setuju. Salman Al-Farisi kata gali parit. Maka gali. Disebut dalam sirah kita Ar-Rahiqul Makhtum ini lebih kurang setiap 10 orang sahabat diminta gali 40 hasta Cikgu Ding. Kiralah 40 hasta Cikgu Ding. Lebih kurang 10 orang gali 40 hasta. Maknanya seorang 13 hasta lah ya. Lebih kurang lah. Seorang 13 hasta. Dan berapa ramai yang menggali tu? Kerja gali. 1,000 orang. 1,000 orang. Baik. Jadinya sahabat-sahabat sekalian, kita pun mula gali parit. Masa gali parit tu, keadaan umat Islam berlapar. Nabi sendiri tak makan, ikat perut dengan batu. Sahabat-sahabat Ansar lagilah ikat perut dengan batu. Cikgu Din. Tu kalau kita tengok dalam peperangan ni kadang-kadang rohak, susah Allah uji kita. Kalau kita tengok peperangan Tabuk, ada disebut sejarahnya, setiap tentera seekor unta 18 orang bergili-gili naik. Kerana kita pun tak ada kemudahan, kekayaan sangat macam tentera kafir. Allah beri mereka kaya tapi mereka tak ada iman. Allah walaupun uji kita fakir, kita kaya dengan Allah. Kita rasa kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu dikatakan dalam peperangan Tabuk, seekor unta tentera Islam 18 orang bergili-gili naik. Ratio dia. Punyanya kita tak ada sangat harta benda Cikgu Din, tetapi iman, tetapi takwa. Dan setiap tentera tahu tak kerajaan Baitul Mal negara beri bekalan apa? Cikgu Din tahu tak beri bekalan apa? Beri bekalan setiap tentera 3 biji tamar. Saya duduk dekat sini. 3 biji tamar. Allahu Akbar. Macam mana tu? Dalam perang yang kita tak tahu berapa lama, perang ni tak tahu bila habis. Dah lah unta 18 orang bergila-gila naik. Campur dengannya tamar, kurma, 3 biji seorang saja sebagai bekalan kepada tentera Islam. Anda nak katanya banyaknya ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada sahabat-sahabat terdahulu, dan Allah sudah balas sempurna berlebih-lebihan kepada mereka dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Betul wan zaman, betul. 3 biji tamar saja dalam setiap peperangan itu. Baik. Termasuk juga pak sepupu saya ni. Pak sepupu saya Madi Kuala Berang. Terima kasih Alhamdulillah. Rusmini Aiza. 3 biji tamar, betul. Ya, betul Kak Mimi. Seekor unta, gila-gila 18 orang dan 3 biji tamar saja ya. 3 biji tamar saja. Ya, tetapi kita gali parit 1,000 orang. Bayangkan kalau seorang 13 hasta. Bayangkanlah. Gali parit. Dan yang bekerja ni pula hak gali parit, tengah-tengah gali kadang kena berhenti sebab banyaknya batu-batu besar yang terkandung dalam bumi khandak itu. Dan sahabat setiap kali jumpa batu besar mengadu pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, batu besar sangat, kami tak boleh pecah, tak boleh alih. Maka Nabi bismillah, Nabi pecahkan batu sehingga terbelah. Kekuatan Nabi ni 100 orang laki-laki. Ini sebuah kekuatan bagi Rasulullah SAW seperti mana yang disebut oleh hadis itu. Baik. Kemudian tengah-tengah Nabi lapar gali parit. Nabi gali parit ni sambil berdoa kepada Allah, ampunkanlah orang Muhajirin ya Allah, dan ampunkanlah orang-orang Ansar ya Allah, dan kehidupan dunia yang kami sedang diuji ini adalah kehidupan yang sekejap, sedangkan akhirat itu lebih kekal. Maka ampunlah orang Ansar, ampunlah orang Muhajirin. Nabi berdoa.
Sambil Nabi pecahkan batu, sambil Nabi gali parit. Dan pernah disebut Nabi pernah bersyair. Ini waktu tengah buat kerja gali parit. Nabi sebut apa? Ana nabiyul kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku Nabi tak pernah berdusta. Aku anak, yakni anak cucu keturunan Abdul Muttalib. Maka benarlah kata Nabi. Nabi membenarkan kata-kata datuknya, yang mana kita baca riwayat selepas kewafatan bonda Nabi, dijaga Nabi oleh datuknya Abdul Muttalib. Bermula umur Nabi 6 tahun. Kita dah bincang dah dalam siri kedua dulu. Sekarang ni dah siri 18. Belek balik, tengok balik video kita ini. Jangan lupa tengok, nanti dalam YouTube pun ada. Kawan-kawan ada hantar mesej, Tok, kami tak ada Facebook. Boleh tengok dalam YouTube. Ramai kawan-kawan kita dah upload dalam YouTube. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ataupun boleh type Yayasan Tuan Sarifah. Yayasan Tuan, T-U-A-N, Tuan Sarifah. S-A, bukan S-H. Bukan S-Y. S-A, Sa. Rifah, R-I-F-A-H. Ada keluar huruf Y. Di situ banyak video-video yang diupload oleh pihak Yayasan Tuan Sarifah berkenaan ceramah kita ini. Ya, boleh tengok. Untuk ambil manfaat, sebarkanlah. Baik. Maka pernah Abdul Muttalib kata, ini anakku. Dia tak kata cucu. Maka Nabi membenarkan dengan satu lantunan syair Nabi di dalam peperangan inilah, peperangan Khandaq inilah. Peperangan Khandaq inilah. Wan Zaman Toyota. Boleh tengok siri 1 dalam YouTube atau taik Yayasan Tuan Sarifah. Tuan Sarifah. Betul Cikgu Din. Itu ejaan yang betul. Yayasan Tuan Sarifah. Betul Wan Zaman. Terima kasih. Tengok ya. Pakat tengoklah. Untuk menambah ilmu kita itu baik. Ada beberapa siri. Baik. Kemudian ibu bapa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ya, bila orang kafir mari. Bila orang kafir mari, terkejut. Tak sangka apa ni strategi perang yang mereka jumpa kali ni tak pernah dipikir betul. Jenis gali parit ni, jenis buat khandak, buat parit ni sebagai kubur ni tidak pernah dikenal oleh orang Arab. Ingat baik tu Syah. Orang Arab tak pernah kenal cara berperang dengan gali parit. Tak pernah kenal. Itu yang Salman Al-Farisi kata. Kami ketika di Parsi dulu, kalau dikepung kami gali parit. Itu Nabi terima. Maknanya mereka terkejut melihat bagaimana strategi perang yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan sahabat. Gali parit. Parit pula besar, panjang, jauh. Ya, jauh. Dan nak buat parit tu lah macam-macam yang mereka lalui, ya. Sehingga disebut Nabi ikat perut dengan batu lapar. Maka sahabat kesian sangat nama Jabir bin Abdullah, satu riwayat kata datang jumpa Nabi, bisik diam-diam, ya Rasulullah, saya nak ajak Rasulullah makan kambing rumah saya. Kalau nak ajak pun janganlah ramai sangat Rasulullah, pasal kambing seekor saja. Tetapi Nabi ajak belaka orang gali parit tu 1000 orang. Maka Jabir ni takut. Sambil dia terus memasak, Nabi sendiri pun uli juga tepung. Berkat Nabi. Mukjizat berlaku. Ketika 1000 orang makan dengan kenyang, tepung masih lagi dibalik-balik. Orang goreng lagi. Makna macam dah habis Cikgu Din. Allahu Akbar. Ni mukjizat berlaku pada Nabi. Tu kita dengar juga dalam peperangan Khandaq ni. Bagaimana mukjizat Nabi yang berikutnya. Satu orang adik perempuan kepada Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, adik dia perempuan, bawalah segenggam kurma kepada Nabi je. Maka Nabi letak dalam kain. Nabi panggil orang makan. Orang makan, tak habis lagi dalam kain. Ini mukjizat. Mukjizat kepada Rasulullah SAW. Betul Rusmini. Betul Zul, sahabat saya Zul, sahabat lama saya ni, alhamdulillah. Ni mukjizat berlaku dalam peperangan Khandaq. Sahabat boleh tengok. Itu menambah yakin, menambah iman mereka sampai sanggup mati, biar mati. Asal bersama dengan Rasulullah, asal mereka mati bersama Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam, Ayu Coffee Break. Ni mak sepupu saya ni tuan-tuan, mak sepupu saya ni.
Orang comel, orang lawa ni. Baik. Kita nak sambung tu. Kita nak sambung apa ni peperangan Ahzab dah ni. Umur Nabi 58 tahun. Apa berlaku? Apa berlaku Cikgu Din? Kemudian bila sahaja Nabi SAW ni buat gali parit, terkejut orang kafir tengok strategi perang seperti itu, maka mereka ni beberapa panglima dia lah, seperti Khalid ibn Walid, seperti juganya Ikrimah anak Abu Jahal. Mereka datang keliling kubu tu, keliling parit tu, nak tengok ada tak jalan-jalan yang rendah sikit untuk mereka masuk nak serang orang Islam. Berani betul orang kafir ni, siapa dia nak turun daripada khandak parit, nak serbu masuk serang orang Islam. Antaranya dalam sirah kita Ar-Rahiqul Maktum ni ada meriwayatkan satu kisah bagaimana satu panglima kafir, nama dia Allahu Akbar. Apa nama dia tu? Saya terlupa sungguh. Ibnu Abdul Wad. Baru teringat Cikgu Ding. Ibnu Abdul Wad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Abdul Wad. Dialah orang yang cari ruang yang rendah sikit, yang boleh masuk sikit, menyusup dalam parit, jumpa. Maka dia turun dengan kuda dia. Bila dia turun dengan kuda dia, Ali tunggu. Sayyidina Ali tunggu. Dia kata, kalau kamu anak jantan Ali, berlawang dengan aku. Ali kata, ya. Maka dia turun daripada kuda, nak tunjuk dia garang, dia gagah, dia bekeng, dia samsing Cikgu Din. Apa dia buat? Dia tampar kuda dia. Bayang Cikgu Din. Kalau kuda dia pun dia tampar, kalau orang, kalau musuh, lagilah. Kudanya dia tampar dan dia tebah kaki kuda sampai mati. Sampai mati. Ini Ibnu Abdul Wad. Maka apabila dia dah catah kaki kuda dia mati, dia pukul pula kuda nak tunjuk dia garang, dia berperang dengan Ali, bermain pedang. Akhirnya dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu di dalam lubangnya parit itu. Ini salah satu-satunya tentera yang berhadapan dengan kita. Hak lain tak boleh nak mari pasal dalam parit. Sebab itu strategi perang waktu itu, bila parit ni terlalu luas, orang tak boleh masuk menusuk dalam, kita hanya berperang dengan panah. Kita panah keluar, mereka pembalas dengan panah juga. Melainkan ni Ibnu Abdul Wad yang satu-satunya masuk ke dalam parit nak serbunya kita, tetapi dibunuh oleh Ali. Baik. Kemudian kalau kita tengok, subhanallah, bagaimana dalam peperangan Khandaq ini juga lebih kurang sebulan. Katanya lebih kurang sebulan lah, hampir sebulan. Maknanya bermula dengan mereka mari awal berkubu di luar daripada tempat berperang sehingga mereka bergerak mara ke tempatnya Khandaq. Jumlah keseluruhan pergerakan orang kafir bermula mereka turun sampai berakhirnya Khandaq ialah lebih kurang sebulan, sampai hujung bulan Syawal katanya. Dalam peperangan Khandaq inilah. Dan kita tahu berakhirnya peperangan Khandaq ini ada riwayat menyebutnya subhanallah pada 7 Syawal. Pada 7 Syawal seingat saya. 7 Syawal seingat saya, kebetulan hari Rabu. Sebab apa kita ingat hari Rabu tu Cikgu Din? Sebab riwayat kata Nabi balik daripada medan perang, balik pada peperangan Khandaq, Nabi terus balik ke rumah Ummu Salamah. Ada riwayat lain kata memang hari Rabu ni jatuh giliran Nabi rumah Ummu Salamah Cikgu Din. Cuba bayang Nabi punya cermat jadual, adilnya pembahagian masa Nabi kepada isteri-isteri baginda. Walaupun baru balik perang Cikgu Din, terus sambung hari giliran mana. Subhanallah. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita agaknya Cikgu Din tak, kalau kita, bukan kita lah, tuan-tuan lah, saya tak terlibat. Kalau tuan-tuan agaknya balik dari Mekah, tak terus balik rumah. Tentu sewa dulu bilik ke di sama-sama hotel KLIA ke kat mana-mana ke untuk bagi dulu. Jubah ni rumah sana, jubah ni rumah sini, kurma ini rumah sana, kurma ini rumah ini. Contohnya. Betul.
Betul. Contohnya kita berakhir dalam bulan Syawal. Ya, perang dalam bulan puasa, betul. Berakhir dalam bulan Syawal. Baik. Maknanya peperangan kita dalam bulan Syawal juga, ya. Tahun 5 Hijrah Syawal juga. Berakhir 7 Syawal. Nabi balik ke rumah Ummu Salamah. Riwayat kata Nabi Nabi apa? Nabi mandi, sempat mandi rumah Ummu Salamah. Maka Jibril alaihissalam datang menghadap Nabi. Datang menghadap Nabi. Bila datang menghadap Nabi, apa Jibril beritakan pada Nabi? Jibril kata, awak letak dah pedang Rasulullah. Awak berhenti dah perang Rasulullah. Ataupun baca dalam sirah Arab disebutlah wada'ta silah ya Rasulullah. Wada'ta silah ya Rasulullah. Awak letak dah pedang. Wallahi ma wada'na silah, kata Jibril. Demi Allah, kami malaikat tak letak lagi pedang. Adakah kamu dah berhenti letak pedang dah? Kami tak berhenti lagi. Ni isyarat peperangan masih berlangsung. Ada peperangan, rancangan, pemberontakan akan berlaku. Malaikat beritahu pada Nabi. Atau yang Nabi tanya dah, nak keluar ke mana kami ni? Kalau kamu pun belum habis berperang. Dia kata keluar kepada, pergilah ke perkampungan Bani Quraizah, kepada Bani Quraizah, Yahudi, di pinggir Madinah, Bani Quraizah. Maka kita keluar, Rasulullah keluar, bawa tentera, pergi serbu kepung perkampungan kabilah Yahudi Bani Quraizah. Riwayat kata kita kepung 15 malam, ada juga kata. Riwayat kata 12 malam pun ada, 9 malam pun ada yang kata. Sehingga Yahudi Bani Quraizah ni naik takut, mereka menyerah diri. Maknanya peperangan Bani Quraizah, Tuan Syed saya dan Abang Ruh saya, dengan peperangan Khandaq sebelum itu, peperangan Ahzab atau Khandaq, sama je. Ahzab, Elias, Khandaq, sama je. Sama. Peperangan Khandaq, Elias, Ahzab, nak tuju ke peperangan Bani Quraizah adalah satu peperangan yang bersambung. Peperangan yang bersambung. Rupanya peperangan Bani Quraizah bersambung. Hari yang sama Nabi balik. Rumah Ummu Salamah sempat mandi. Jibril datang suruh kepung Bani Quraizah. Keluar balik. Pergi kepung perkampungan Bani Quraizah yang kita dah sebut riwayat tadi. 15 malam kah? 12 malam kah? 9 malam kah? Tak apalah. Dan bila dikepung, mereka menyerah diri pada hari hujung dikepung. Didapati lebih kurang 10,000 senjata sudah disimpan dalam perkampungan kabilah Bani Quraizah. Nampak tak? Nampak tak saudari Mazni? Kita nampak ya, Abang Haji saya, Abang Ruh saya, bagaimana mereka nak memberontak dari dalam Madinah. Mereka nak berontak dari dalam Madinah, nak serang Madinah. Mereka dah kumpul senjata. Ada riwayat kata 10,000 senjata. Riwayat kata 1,000 senjata. Riwayat kata 7,000 senjata. Tak usah kira lah, mereka dah siap sedia nak memberontak dari dalam. Itu yang kita baca. Saya tengok sidang akhbar secara live. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan kita tu, pernah disebutkan. Antaranya dulu pernah dirampas senjata, senapang banyak masuk ke dalam negara kita. Mana ada orang-orang nak memberontak kah? Ada pakatan yang tak baik kah? Ada hubungan daripada luar yang boleh membawa, mengancam keselamatan, kedaulatan undang-undang negara kita kah? Ini kita nak kena jaga. Berdasarkan kepada sirah ini, bagaimana diserbu kabilah Bani Quraizah Yahudi. Sehingga kita dapati 10,000 senjata mereka sudah pun kumpul dalam perkampungan kabilah Bani Quraizah. Maka Nabi SAW menjatuhkan hukuman, walaupun di sana Abu Lubabah memainkan peranan. Tetapi kita tak nak sentuh benda-benda yang kecil. Kesemua laki-laki Yahudi dibunuh, kanak-kanak dibiarkan, perempuan dibiarkan, orang tua pun dibiarkan. Tetapi dengan syarat, mereka mesti meninggalkan perkampungan itu, keluar daripada Madinah, hatta pinggir Madinah pun. Riwayat kata Yahudi pun keluar. Laki-laki dipancung dalam satu lubang. Ya, kemudian mereka semua lari keluar.
angkut, dia usung sampai ke tingkat-tingkat rumah ni. Tingkat-tingkat rumah pun diusung. Diusung bawa keluar. Punya kedekut Yahudi, tingkat rumah pun diangkut. Cikgu Ding, bayangkan. Inilah ibu bapa sekalian, peperangan Khandaq, ya, pada tahun 5 Hijrah, dalam bulan Syawal berakhir itu, masuk juga dengan peperangannya Bani Quraizah, yang bersambung pada hari yang sama, lebih kurang 7 Syawal hari Rabu, berdasarkan riwayat Ummu Salamah yang Nabi mandi di rumah Ummu Salamah itu. Kita dah sebut secara gambaran awalnya ataupun secara umumnya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan ya Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita dengan kebaikan istiqamah untuk terus sambung belajar, untuk terus sambung menadah, untuk terus kita jadikan sirah ni adalah satu bacaan setiap masa. Kata guru saya almarhum Profesor Dr. Muhammad Abdul Latif Saleh Al-Farfur, Imam Muhammad Abdul Latif, Al-Allamah, alim besar tuan-tuan atas muka dunia ni. Meninggal dah. Ahli Majma' Fiqh Antarabangsa, meninggal dah. Dia meninggal, saya sempat khidmat pada beliau, berkhidmat saya pada beliau, dan beberapa wasiat beliau sempat sebut pada saya catat dan ingat sampai sekarang. Bahkan sebahagian daripada maktabah kita ini memuatkan beberapa penulisan beliau, walaupun dalam bentuk risalah kecil-kecil. Beliau pernah beritahu kepada saya, dia kata, Rashidi, ingat, orang yang belajar sirah, kita semua ni pelajar sirah lah Cikgu Ding. Orang belajar sirah, ya Abang Haslin, dan dia menjadikan sirah sebagai panduan dalam tindak tanduk dia setiap hari. Apa nak buat, bangun, tidur, kerja, muamalah dengan orang. Siapa belajar sirah, dia jadikan panduan sirah dalam hidup dia setiap hari. Kebiasaannya, ya, kebiasaannya, keputusan dia tepat. Keputusan dia tepat. Sudah tentu kita ada terkurang, tersilap pasal manusia. Tetapi dengan sirah, mudah-mudahan kita terpandu, terarah, kita faham cerita, kita faham tersirat. Kita tengok yang tersurat, apa yang nak disebut tersirat. Seperti kita baca hadis Bukhari tadi kan, bila Abu Izzah Al-Jumahi ditangkap, penyair orang musyrikin Makkah yang menaikkan semangat orang Mekah berperang. Dia engkar janji dengan Nabi walaupun Nabi dah lepas dia waktu ditawan dalam peperangan Badar, dia lawan lagi orang Islam, Nabi tangkap. So bila dia minta maaf ke dia kedua, tengok, ni panduan untuk kita. Apa Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari? Orang mukmin tidak akan disengat di lubang yang sama 2 kali. Tengok tu. Cuba tengok itu, menunjukkan kita kena hati-hati. Kena tengok baik apa yang dah berlalu jadi pengajaran. Contohnya ibu bapa sekalian, sahabat-sahabat sekalian ya. Baik, kita sebelum nak tamat ni, kita nak tengok rakan-rakan yang masuk malam ni. Malam ni tak lama sangat sahabat-sahabat. Tak lama pun, lebih kurang sejam juga tu. Minta maaf kalau tak sempat sebut yang mula-mula tadi, kerana kita dah siri kedua terputus tadi. Ada yang ada sikit-sikit nama di sini. Mak Salmi Sabki, terima kasih. Adik ni adikku saya daripada Labuan, alhamdulillah, terima kasih. Saudara Muhammad Hamidi saya, terima kasih di ya, sampai nak kiring klip baru pula, terima kasih. Liari daripada Johor, terima kasih. Abang Haslim Kota Tinggi, terima kasih. Muhammad Afiq, terima kasih Fiq. Begitu juga Uwan Molek, terima kasih Akak. Abang Samsudin saya daripada Johor. Abang Haslim Kota Tinggi. Begitu juga Hasan Rifai, terima kasih San ya. Abang Talahah daripada Terengganu, terima kasih. Zulkifli Abu Mansur, sahabat lama saya ni daripada Kedah, pun ada masuk malam ini. Lia Ia, terima kasih ya. Abang Rahim daripada Bukit Kuda Kelang, terima kasih. Anak murid saya Fatimah Zahra, Ustazah Fatimah Zahra, jelas dari Petaling Jaya, terima kasih Fatimah. Begitu juga Hasan Arifai, anak murid dan sahabat saya Abdul Hakim bin Datuk Azam, orang lama berkhidmat dengan Tuan Guru Menteri, paling lama, paling awal, terima kasih. Haslin Hasan, terima kasih. Begitu juga
Kak Radin, Kak Ruzi daripada Kota Kemuning. Nur Zuriati, terima kasih kerana selalu istiqamah dengan majlis kita. Saudara saya Hasan Abdullah, saudara saya Muhammad Zahiruddin, terima kasih juga. Begitu juga Abang Muhammad Fitanah pada Kuala Berang, terima kasih Abang Mat. Begitu juga Kamariah Mansur Clear daripada Paka, terima kasih, Alhamdulillah. Ahmad Hakim, terima kasih Kim. Kak Maznah daripada Surah An-Nur, terima kasih Kak. Begitu juga Kamsiah Haji Yahya, terima kasih Kak Kamsiah. Saudara saya Muhammad Afizan, terima kasih, Alhamdulillah. Ja daripada Bukit Kuda, terima kasih Ja, jelas dengar Ja ya. Begitu juga saudari Rusmini, Alhamdulillah. Perang Khandak kita kalahkan Datuk, kita dah terang tadi Rusmini, ada nas Al-Quran menyebut tak kalah tak menang, tapi setiap orang dapat bahagian masing-masing. Dapat bahagian masing-masing. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Surah An-Nisa itu Allah Ta'ala jawab, mereka pun luka, kamu luka. Mereka cedera, kamu cedera. Tetapi bezanya kamu ada Allah, mereka tak ada. Itu dia ya. Begitu juga Abdul Jalil Boyadi, terima kasih daripada JB Abdul Jalil. Terima kasih Abdul Jalil. InsyaAllah kita istiqamah kuliah sirah kita ya. Dah siri 18 dah. Siri 18. Umur Nabi dah 58. Maknanya Cikgu Din 59, 60. 61, 62, 63. Allahu Akbar. 5 tahun lagi kita nak cerita tentang Nabi kita. Itu rasa sayu Cikgu Din ya. Dah rasa sayu dah kita baca ni pun. Tapi tak apalah. Allah Ta'ala selamat kita mudah-mudahan. Muhammad Zahiruddin, terima kasih. Mutu Liga, jangan main mutu jauh-jauh. Mutu Liga. Suryani Sulaiman. Begitu juga Kak Fikah saya. Begitu juga Cempaka Putih kita, Alhamdulillah. Haji Din SMSKP daripada Jitra, terima kasih Ji, jauh daripada Jitra. Begitu juga kawan-kawan Muhammad Hamidi Ismail, terima kasih. Dan lagi Abang Rusadi saya, terima kasih Abang Rusadi. Dan juga saudari Nik Roslina, Nik Ahmad. Tak dilupakan juga Maliman dan Abang Saupi, kampung saya, Kampung Buluh. Begitu juga kawan-kawan seperti Kak Wan Narita Muhammad dari Shah Alam. Dibantu juga oleh Kak Roslah Awang. Kemudian lagi Nik Roslina, Nik Ahmad, Syakirah Ismail. Cikgu Mazuki Mak Dahang, cikgu besar, kawan baik saya sekolah Arab dulu. Begitu juga Muhammad Zahiruddin Ibrahim, Mahadi Ismail. Tak lupa juga Mak Salmi Sabki serta rakan-rakan di bawah. Termasuk Syekh Syahari Yunus, terima kasih Syekh kerana masuk bersama kita malam ini. Termasuk juga Ahmad Hakim Hafizal Jaduk watching. Dan Wang Zaman Totoya. Saya ingat Toyota tadi, minta maaf Wang Zaman, tersilap sebut ya. Wang Zaman Totoya. Begitu juga pak sepupu kita daripada Kuala Berang, Madi Kuala Berang. Bersama dengan mak sepupu kita iaitulah Ayu Coffee Break, orang Comel, orang Lawa. Begitu juga Nur Mimi Mansur, Kak Mimi daripada Putra Haid. Syah sahabat saya daripada Columbia Hospital, Ina Azman, Khair As-Salanjuri. Begitu juga rakan-rakan Abang Samsudin dari Johor, Muhammad Asri, terima kasih Ri. Begitu juga Kasiran Aksan, terima kasih Hayanda Kasiran. Begitu juga lagi sahabat kita yang mulia Tuang Syed Azmai, terima kasih Tuang Syed. Begitu juga rakan-rakan di bawah ni, jangan tertinggal tu. Nanti kami kecil hati sebut nama kami tu baik. Mes Wandi Mahari, terima kasih, Alhamdulillah. Begitu juga saudari Mazni, Mak Ramli dan juga rakan-rakan di bawah ini. Nak baca lagi ni, iaitulah Suhaimi Muhammad Taib, terima kasih. Suhaimi Muhammad Taib, terima kasih. Begitu juga Saufi Abdul Manah, terima kasih Pi. Terima kasih juga Mak Ani daripada Persin 9. Terima kasih Mak Ani ya. Alhamdulillah selalu istiqamah daripada rumah. Begitu juga Makzul Qaul. Terima kasih Makzul. Begitu juga Kak Saziah Ahmad. Terima kasih Kak Saziah. Abang Amir daripada Bukit Beruntung clear katanya. Muhammad Fairuz, terima kasih Ruh. Muhammad Zakri, terima kasih Yi.
Begitu juga Nur Azman Ihsan, terima kasih. Betul, terima kasih. Dan Kak Tengku Rusnani serta Abang Rusadi. Begitu juga kawan-kawan kita di bawah ini, Ina Azman, dan juga rakan-rakan lain yang saya tengah cari namanya. Kak Rabiatun Ismail, terima kasih Kak Rabiatun. Salam kepada Abang Kapten. Begitu juga Saudara Kamal Said. Saudara Kamal Said nak tanya apa Datuk pakai tanjuk lah. Ramai dah orang pakai kopiah, pakai songkok man. Biarlah saya pakai tanjuk ya. Begitu juga Suryani Sulaiman dan juga rakan-rakan Cepaka Putih. Begitu juga Abdul Hakim bin Azang, adikku ni Iznang dari Labuan. Begitu juga Suryani Sulaiman dan Lia Ia serta Abang Muhammad Filtanah. Tak lupa juga kepada bidadari bonda yang ada bersama malang ini. Liari dari Johor, Abu Muaz dari Putrajaya, Rasyai Siang pun ada, Malang pun ada juga. Terima kasih. Begitu juga Muhammad Amin Abdul Rahman, rakan-rakan Kamal Said, Salmi Mi, terima kasih Mi. Begitu juga Ibu Radin Jamaliah daripada Johor. Saudara saya Muhammad Yasin Ayanda, Muhammad Yasin, terima kasih. Ummu Sabrun Jamil binti Fakurazi, jazakallahu khairan wa iyaki. Latifatul Fauziah sama-sama. Soleh TBC sama-sama juga. Undur diri dulu sana ya, silakan. Muhammad Syafiq Abdul Rashid, terima kasih Pi. Esok pula Pi ya, panjang umur kita Pi ya. Begitu juga Ahmad Hakim, terima kasih Kim. Cik Basyah Haji Dari, terima kasih Cik Basyah. Terima kasih Khalifah Amirul Al-Faruqi. Begitu juga saudari Nur Baiti, terima kasih Nur Baiti saya. Begitu juga Talahah Muda, tanya sikit Ustaz, apa jadi kepada penyair Mekah tu, yakninya Abu Izzah Al-Jumahi tadi ya? Apa hukuman Nabi pada dia? Pancung. Nabi minta dipancung oleh